Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah sambung kitab Munyatul Musalli. Sambung kitab Munyatul Musalli muka surat 9. Jawi 5 daripada bawah. Rumi 39. Uish. Oh, jauh beza dia. 30 muka surat beza. Rumi 39, Jawi 9. Kita membahaskan tentang baru ni tentang bacaan surah. Tentang bacaan surah ketika solat. Surah itu pada 2 rakaat yang pertama, yang nombor 7 tu kan. Sama ada seorang sembahyang sendiri ataupun jadi imam. Maka sunat baca surah pada 2 rakaat yang pertama. Kemudian 2 rakaat yang kedua tu tak perlulah. Dan makmum tak perlu baca surah. Makmum pula ni tak payah duk rajin pergi ikut imam baca surah. Walaupun menggerakkan bibir sekalipun. Saya tengok masa khutbah pula, sembahyang tarawih dekat Mekah. Kan baca panjang kan. Dia baca sekali. Bukan dia baca lah. Dia ambil dalam poket dia. Itu mazhab lain tu. Dia ambil dia baca. Tengok. Tak boleh gitu. Kita tak tuntut gitu. Tak adalah membatalkan. Kita bercerita tentang sunat. Tak sunat untuk kita sama-sama baca imam. Baca tu maksud gerak bibir. Baca tak sunat. Sama-sama imam baca surah ni. Dan tak juga sunat kita ambil tengok. Sebab bau tak boring ni tu. Kan? Kau dah tunggu kalau baca 1 juzuk. Boring juga kan. Tak kisahlah boring tak boring pun. Tapi tak disunatkan untuk tengok. Tak disunatkan untuk baca sekali. Yang disunatkan untuk diam dan dengar. Makmum. Tapi imam sunat baca surah 2 rakaat pertama. Sembahyang seorang pun sunat baca surah 2 rakaat pertama. Solat fardu ataupun solat sunat. Lepas tu dia cerita sikit berkaitan dengan panjang. Berapa panjang tu. Dia kata kat sini subuh paling panjang, zuhur kurang sikit, asar kurang lagi, isyak kurang lagi, maghrib paling pendek. Dia punya turutan panjang tu. Tiwalul mufassal, awsatul mufassal, qisarul mufassal. Itu istilah-istilah bacaan surah panjang, surah pendek. Bukan surah. Dia bukan cerita surah. Cerita berapa ayat. Kalau kata surah panjang, Baqarah. Tapi baca 3 ayat. Pendek lah juga. Jadi bukan cerita surah. Berapa lama baca surah tu? Berapa ayat? Jadi kalau subuh paling panjang. Berapa paling panjang? Kalau dibuat nisbah perbandingan. Subuh paling panjang, zuhur pendek sikit daripada subuh, asar pendek daripada zuhur, isyak pendek daripada asar, maghrib paling pendek. Kalau kita nak betul-betul ikut, begitulah cara. Tapi subuh kita pendek biasa juga. Sama je. Jadi tak kisahlah, sunat kan. Cuma maghrib paling pendek. Kalau kita tengok sembahyang kita, mana paling pendek sekali dari segi bacaan surah? Pastikan maghrib paling pendek lah. Walaupun macam tu tak ada masalah lah buat panjang pun. Cerita ini turutan yang Nabi ajar. Pernah Nabi tegur Muaz sebab Muaz bin Jabal baca panjang.
Maka Nabi tegur. Nabi kata tak payahlah baca panjang sangat. Nabi marah. Nabi kata baca je lah surah Asy-Syams, surah Al-A'la ataupun surah Al-Lail. Cukuplah sekadar tu. Tapi bila kita tengok panjang juga surah tu. Itulah namanya pendek. Bagi kita panjang tu kita punya pasal. Bagi kita panjang tu surah Al-Lail 21 ayat. Panjang tu. Kita masuk pendek kita apa? Kulhu. Kena ataina. Tak, panjang pendek bergantung kepada syarak. Bukan bergantung pada kita. Kalau lah ikut kita, budak tahfiz 4 muka pendek. Dia baca jadi imam jadi 4 muka je sembahyang isyak. Satu rakaat. 2 lay. Rakaat kedua selai. Kita kata panjang, dia kata pendek sebab dia hari-hari baca Quran berjuzuk-juzuk. Jadi panjang pendek bukan ikut kita. Panjang pendek memang telah ditentukan oleh syarak. Berapa? Nabi kata yang pendek tu maksud, Nabi bagi 3 contoh, surah Asy-Syams, surah Al-A'la, surah Al-Lail. Ketiga-tiga surah ni yang paling panjang adalah 21 ayat, iaitu surah Al-Lail. Jadi kita boleh ambil 21 ayat ke bawah tu namanya pendek. Walaupun kita rasa panjang, kita tak boleh komplain. Sebab itulah yang pendek. Lepas tu kita letak 21 sampai, sebenarnya ulama ada bagilah surah-surah ni. Jadi jangan kata baca Al-Lail panjang tu, tak perlu layan. Sebab dia adalah pendek. Al-A'la pun sederhana. Wasyamsi wa duhaha. Ada orang kata panjang tu, itulah pendek. Okey? Dan kat sini kita dapat faham, panjang pendek itu bukannya tetap. Maksudnya, nak jemaah tak boleh panjang. Tidak. Dia bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan makmum, bergantung kepada keadaan jemaah tu di surau ke surau mana, surau RNR ke surau kampung, surau bandar, surau di tempat pengajian, masjid dia ada bergantung. Jadi kita tak boleh kata solat jemaah mesti baca pendek. Sebab orang kat belakang tu macam-macam hal, ada yang kerja, ada yang sakit, ada yang tak larat berdiri, ada yang anak kecil. Tak boleh kata secara umum gitu. Sebab ada tempat okey aja panjang. Ada tempat tak okey, mesti pendek. Bergantung kepada makmum tadi tu. Ataupun bergantung pada keadaan. Boleh kita ambil perbandingan surau RNR, surau Lebuh Raya Utara Selatan tu kan banyak. Lepas tu LPT ni pun banyak kan. Ada surau-surau masa time makan kejap tu kita surau. Yang itu agak-agak sama panjang tak dengan surau ni? Dari segi bacaan. Tak kan? Kat situ pun kita dapat beza dah. Kat sana memang wal asri kulhu je. Kalau dia baca panjang kan masalah kat sana. Tapi cuba buat kat sini. Kata suruh baca pendek. Jadi pendek panjang tu subjektif. Bergantung kepada keadaan. Kalau di pondok-pondok, hari Khamis malam Jumaat, Isyak, dia baca surah Jumaah, 2 muka. Berapa Jumaah? Dekat-dekat 2 muka. 1 muka setengah. 1 muka setengah. Rakaat yang kedua baca Munafikun. Sembahyang Isyak. Memang gitu, memang buat itu. Malah sunnah buat gitu. Nak kira panjang tu. Tapi masjid ataupun surau. Tapi dia pondok. Sebab budak-budak pondok semua belakang tu. Yang jadi imam tok guru dia. nak komplain. Kena sekeh. Jadi boleh. Boleh. Tapi kalau buat tu di tempat lain, tak boleh. Dia tengok keadaan. Tengok keadaan tempat. Itu masuk panjang pendek. Jadi kita tak boleh kata secara umum, kalau jemaah tak boleh panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Tak, secara umum. Dia tengok keadaan. Dan bukannya tak boleh baca panjang. Kalau nak baca panjang pun boleh. Bagi tahu dulu. Kita akan baca panjang sikit hari ni. Panjang tu maksudnya 1 lay. Panjang lah tu. 1 muka tu tak payah bagi tahu lah. 1 muka ke bawah tu tak payah bagi tahu lah. Kalau 1 lay atau 2 muka kena bagi tahu. Sembahyang maghrib kena pendek. Tak boleh lain. Isyak 2 muka. Sembahyang Zuhur dia bukan semestinya sembahyang kuat. Baca kuat, baca dulu. InsyaAllah saya akan baca 1 lay, 2 muka sembahyang Zuhur. Bagi tahu kat situ. Bagi tahu. Nak Isyak bagi tahu. Bagi tahu bila panjang tu. Kemudian ada komplain. Ada komplain maknanya tak sesuai lah kat situ. Tak sesuai lah. Kalau ada orang, kalau bagi tahu awal tak ada masalah, orang boleh balik. Tak edit semayang. Balik boleh je. Tak ada masalah. Sebab tak semayang. Tapi kalau dah semayang, tak tengok panjang. Macam mana? Jadi boleh beritahu awal.
Dia bergantung kepada keadaan. Kadang-kadang ada majlis ilmu. Macam ada kuliah. Maghrib tu kuliah. Jadi, kalau panjang kat situ, rugi pula kuliah punya masa, menyebabkan kena pendekkan sikit. Sebab kalau lajak nanti, insya' pula jadi lambat. Tengok keadaan. Jadi, maghrib memang cantik pendek. Pendek itu kita ambil wadduha ke bawah ke, ataupun lebih kurang tu lah. 21 ayat ke bawah lah. 21 ayat ke bawah. Tengoklah. Okay? Kecuali hari subuh Jumaat. Kecuali subuh Jumaat. Subuh Jumaat, orang cakap panjang pun bacalah kalau nak baca, tak perlu dilayan. Orang ada kerja pun dia punya pasal. Pagi Jumaat. Dia kata, dan subuh Jumaat, dan pada subuh Jumaat, alif lam mim sajdah dan hal ata. Dalam yang Rumi salah kan? Rumi itu salah. Hal ata ka hadithul ghasyiyah. Salah tu. Dan al-insan. Macam tu lagi senang. Ataupun dan hal ata saja. Ataupun baca surah insan tu lah. Jadi yang ini pagi Jumaat, orang komplain ke apa, tak perlu layan. Bukan kata mesti baca. Cuma kalau kata dia nak baca, tiba orang kata panjang lah, tak perlu layan. Tapi kalau semai-semai yang lain, kalau ada komplain, kena layan. Sebab apa? Pagi Jumaat memang bacaan khusus yang Nabi buat, dan ianya sunat. Bacaan yang sunat. Ada orang kata tak boleh mengekali. Tak juga. Tak boleh mengekali baca. Jangan setiap Jumaat mesti baca. Tak semestinya. Kena kejap baca, kejap tak baca, kejap baca gitu. Atas alasan apa? Tak nak baca, tak baca lah. Cuma jangan bagi aku tak baca kerana tak boleh baca tiap-tiap Jumaat. Janganlah gitu. Alasan tu yang masalah. Tak baca tu tak masalah. Tak baca surah pun tak ada masalah. Kan surah ni sunat. Cuma alasan tu jangan baca tiap-tiap pagi Jumaat. Sebab dia panjang kan, jangan baca. Buat apa? Asing-asing. Buat apa? Selang-selang. Baca panjang pendek. Kerana alasannya. Ya. Ya, Pakistan. Yalah, itu alasan dia. Ada alasan mengatakan kalau baca tiap minggu tak jadi sunnah. Okey. Kita boleh je terima kaedah. Kita ambil kaedah. Kita tak nak ambil hukum tu sebab hukum dia berubah-ubah. Okey, kita ambil kaedah itu. Kaedah iaitu jika Nabi buat dan Nabi tak buat selalu. Maksud bukan Nabi tak buat setiap minggu, tapi Nabi buat kerap kali, tapi tidak setiap minggu. Maka kalau kita nak buat pun jangan buat setiap minggu sebab Nabi tak buat setiap minggu. Okey, pakai kaedah yang sama. Kalau pakai kaedah yang sama, banyak benda tak boleh buat. Banyak perkara yang Nabi tak buat setiap kali. Nabi buat sekali-sekala je. Apa yang Nabi buat sekali-sekala? Apa yang Nabi buat bukan tiap-tiap kali. Nak buat bukan tiap-tiap minggu atau tiap-tiap hari. Nabi pakai baju tiap-tiap hari ke warna putih? Tak. Nabi ada juga pakai baju warna-warna lain. Jadi warna putih tak jadi sunnah. Kalau nak pakai nak jadi sunnah, kena pakai jarang-jarang sekali. Ataupun jangan pakai tiap-tiap hari. Nabi pakai serban. Bukan pakai serban kepala aja. Letak dekat atas bahu aja. Tak, kadang-kadang pakai atas. Kadang-kadang letak gini. Gitu. Kadang-kadang tak pakai kepiah. Kadang-kadang pakai kepiah, letak lagi kat atas. Kadang-kadang macam-macam. Jadi, kita kata engkau asyik pakai serban je. Tak sunnah. Sekali-sekala tak boleh jangan pakai serban. Kan pelik kaedah tu. Bukan kaedah. Guna alasan tu. Tu kata. Sebab tu saya kata awal-awal. Tak baca, tak ada masalah. Kenapa tak baca? Sekali-sekala baca. Cukup lah. Kita akhir zaman macam ni. Alah, nak ada kerja, ada gitu nanti pejabat. Kita bagilah. Jangan bagi alasan. Tak jadi sunnah. Kerana bila Nabi buat, walaupun sekali Nabi buat, kemudian kita buat dengan niat kita nak ikut sunnah, dan kita buat banyak kali, tetap namanya sunnah. Perkara itu boleh terima, tapi alasan yang tak boleh terima. Kami memang tak nak baca setiap minggu. Okey, boleh terima. Kami tak nak baca setiap minggu kerana bukan sunnah. Dia tak jadi sunnah. Itu tak boleh terima. Alasan yang tak boleh terima. Baca sekali-sekala kerana itu yang lebih sesuai lah kot.
lebih sesuai dengan keadaan sekarang. Okey. Tapi jangan kata dengan Nabi buat jarang-jarang, kena buat jarang-jarang sama. Nabi masa dia muda, masa dia awal-awal, dia sembahyang, ketika dia nak bangun daripada rukuk sujud semua, kemudian bila nak turun sujud, bila Nabi nak turun ke sujud, masa mula-mula, awal-awal Nabi muda tu, awal-awal, Nabi jatuhkan lutut dulu, lepas tu tangan, lepas tu kepala, masa nak sujud. Bila dah hijrah agak berumur sikit, boleh kita kata mudah-mudah kata umur 60 dah gitu, masa nak turun tu, Nabi letak tangan dulu baru lutut. Boleh tak kita kata, kalau lah kau boleh letak lutut, tangan, kepala sampai umur 60. Umur 60, kalau nak ikut sunnah, tiba-tiba kena tukar. Jangan jatuh ke lutut dulu, tangan dulu. Tak boleh, tak kena. Tak. Kalau satu lagi, dalam fiqh ni, bila kita nak kata sunnah, nak menetapkan satu-satu hukum tu sunat atau tidak, dia sharp tau. Dia sharp. Dia bukan boleh sekadar kita kata gitu je. Dia sharp. Sebab dia hukum. Sharp maksudnya wajib. Sunat jika begini. Sunat jika begini. Haram jika begini. Sunat. Dia sharp. Okey. Jangan buat selalu-selalu. Jika buat tiap-tiap minggu, dia tak jadi sunnah. Okey. Tiap-tiap minggu tu, sebulan berapa kali? Kena sharp lah. Sebulan sekali. Sebulan 2 kali. Sebulan 3 kali. Ataupun setahun 4 kali. Sebab jangan buat selalu, buat jarang-jarang. Jarang-jarang tu berapa? Jarang-jarang lah. Fikir sendiri. Boleh fikir sendiri pula. Kena bagi tahu lah. Jarang-jarang tu maksud hari ni, minggu ni buat, minggu depan tak buat. Minggu ni buat, minggu depan tak buat. Gitu kan maksud dia? Takkan boleh jawab. Sebab Nabi tak ada satu riwayat pun kata Nabi buat, lepas tu tak buat. Lepas tu minggu depan buat, lepas tu minggu depan tak buat. Tak ada. Tak ada riwayat gitu. Tak ada. Habis yang ada, Nabi buat, ada yang Nabi tak buat. Nabi buat sesuatu perkara tu, baca pada hari Jumaat pagi, dan ada yang Nabi tak buat. Pada mazhab Syafi'i, kita kata, alasan kita yang dia sunnah, ianya sunnah buat walaupun tiap-tiap minggu, walaupun tiap-tiap pagi Jumaat, alasan kita, Nabi tak buat kerana nak ajar syariat. Nampak? Alasan ada, tahu? Alasan kita tu. Kerana, Nabi nak ajar syariat, iaitu, kalau tak buat pun tak apa. Sebab tu Nabi tak buat. Itu alasan kita. Tapi kalau nak kira sunat, sunnah. Walaupun setiap minggu. Nabi tak buat, kenapa Nabi tak buat selalu? Nabi ada meninggalkan kerana Nabi nak ajar, tak wajib. Itu alasan kita. Alasan yang kata kena buat jangan buat sebab Nabi tak buat setiap minggu. Kalau begitu, kita nak ikut Nabi ni. Nak buat sebulan berapa kali? Dia takkan boleh jawab. Kalau kata sebulan sekali, ya ke? Mana tahu? Kalau mana hujahnya? Sebulan sekali. Buat dah dalam sebulan 2 kali ke, sebulan sekali ke, cukup lah. Nabi buat sebulan sekali je. Sebab kata nak ikut Nabi kan? Nabi buat sebulan sekali ke, sebulan 2 kali ke, sebulan 3 kali ke, 2 bulan sekali ke, 3 bulan sekali ke, tak tahu. Lah, mana boleh kita tahu? Habis tu, janji jangan buat selalu. Mana ada hukum gitu? Hukum dalam hukum fiqh, dia sharp, dia tepat. Gini. Sunat. Sunat. Ambil wuduk, sunat. Sunat wuduk, sapu 3 kali? 3 kali. Dia tak ada sapu lebih sekali. Tapi janji banyak lah. Jadi tak kisah pun. Sapu je lebih sekali. Sebab Nabi, kadang-kadang Nabi sapu sekali. Kadang-kadang Nabi sapu 2 kali. Kadang-kadang Nabi sapu 3 kali. Kepala. Kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 kali. Jadi, kata kalau nak ikut sunnah, kadang sekali-sekala kena sekali. Sekali-sekala kena 2 kali. Sekali-sekala kena 3 kali. Pelik lah. Hukum tu jadi pelik. Cuma, sebab tu kata tadi, alasan tu memang ada. Sebab tu saya sebut awal-awal tadi. Awal-awal dah sebut dah. Bahawasanya, tak nak buat, tak ada masalah sebab dia sunat. Cuma alasan menidakkan sunat tu yang salah. Kita tak nak buat tak salah. Menidakkan. Tak boleh buat macam tu kerana tak sunat. Tu bahaya. Macam baru ni kita bincang kan. Tak nak cukur janggut. Nak cukur janggut silakan. Nak licin silakan. Tapi jangan kata simpan janggut tak sunnah. Nabi kadang-kadang cukur, kadang-kadang tak cukur. Mana kita pun kadang-kadang cukur, kadang tak cukur. Tak. Dia tak gitu. Hukum tak jadi gitu.
Sebab tu dalam kitab kita tengok dan pada subuh Jumaat alif lam mim sajdah dan hal ata surah insan. Tak ada disebut di jarak-jarak. Nabi sembahyang tarawih mula-mula hari pertama buat 8 rakaat dekat luar. Balik sambung. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat Nabi tak keluar. Jadi boleh kita kata gitu. Setuju tak? Ramadan ni 3 hari kita datang sembahyang dekat surau. Hari keempat pakat duduk dekat rumah. Sebab Nabi buat gitu. Kita kata tak boleh gitu, tiap-tiap hari lah datang. Kenapa? Sebab Nabi balik tu Nabi takut jadi wajib. Kan nampak kan ada alasan dia. Dia tak boleh pakai alasan gitu. Tak sesuai. Nabi baca kuliah dengan kulhu pada solat maghrib. Selalu baca, kerap baca. Kuliah dengan kulhu pada solat maghrib. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Kerap. Tapi ada selang dengan surah-surah yang lain. Maka hukum keluar. Sunat solat maghrib, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Berapa kali? Nak buat hari-hari pun sunat. Dia gitu. Dia cara memahami sunat. Dia gitu. Dia ada satu sunat, dia ada satu sunnah. Sunnah ni kita nisbahkan dekat Nabi. Nabi buat. Sunat ni buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Yang kita duk bicara sekarang ni sunat. Sunat. Bila sunat maknanya buat dapat pahala. Tak buat tak berdosa. Jadi pada pagi Jumaat baca mengikut kesesuaian. Kalau tempat kita tu sesuai baca tiap-tiap hari, tiap hari lah. Subuh Jumaat alif lam ni subuh Jumaat hari Khamis. Hari Khamis ni. Hari Khamis Isyak pun sunat baca yang sama. Hari Khamis waktu Isyak rakaat pertama alif lam mim sajadah, rakaat kedua hal ata 'alal insan. Sunat juga. Ada sunat juga gitu. Cuma kalau dalam kitab kita kata alif lam mim sajadah. Mampu baca setiap kali. Tak mampu, takut terlupa, takut orang sampai kata sembahyang subuh Jumaat ada 3 rakaat. Ada orang kata gitu kan. Sampai jarang sangat buat, sampai ada anak karya kata 3 rakaat. Dia faham 3 rakaat lah masa sujud tu. Padahal tu bukan rakaat, tu sujud aja. Dia kata ada 3 rakaat. Jadi buatlah juga. Dan jangan tinggal lama sangat supaya syariat tu sentiasa orang tahu je. Kalau nak baca tiap-tiap hari, itu juga sunat. Tiap-tiap hari pula. Tiap-tiap hari Jumaat, itu juga sunat. Habis. Itu yang perbahasan kita yang nombor 5, 6, 7. Nombor 7. Nombor 8. Sunat yang ke-8. Sunat yang kalau dalam ni yang ke-8. Okey, sunat yang ke-8. Dan setengah daripada sunat dalam sembahyang ni. Mengucap takbir intiqalat. Takbir al-intiqalat. Takbir perpindahan rukun, takbir intiqalat ni. Yang 5. Dia ada 5 lah. Tak termasuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu dia panggil rukun. Takbir intiqalat adalah takbir perpindahan rukun. Di antara satu rukun nak pergi ke satu rukun yang lain, disunatkan untuk takbir. Bila sebut takbir ni Allahu Akbar lah. Untuk takbir tu dibaca memenuhi ruang, penuhkan ruang. Maksudnya kalau berdiri nak rukuk tu Allahu Akbar, dia penuh ruang. Kalau nak sujud tu Allah, dia penuhkan ruang. Ketika perjalanan untuk pergi daripada satu rukun kepada satu rukun, nama takbir itu takbir intiqalat. Takbir perpindahan rukun ataupun takbir yang memenuhi ruang kosong ketika bergerak. Ketika bergerak tu kan kosong, tak ada baca apa, tak ada apa-apa. Jadi bacaan dia adalah takbir intiqalat, iaitu Allahu Akbar lah. Dia panggil takbir tu. Paling pendek 2,
Maksudnya Allahu Akbar. Allah tu paling pendek 2, paling panjang 14 harakat atau 7 alif. Paling panjang. Allah tu kan. Yang tu paling pendek 2, paling panjang 14. Pendek atau panjang bergantung kepada jauh mana nak pergi. Kalau nak pergi dekat, pendek je lah. Allahu Akbar. Pendek lah. Kalau nak pergi jauh, masuk nak sujud, panjang. Allah. Masa sujud nak naik lagi panjang lah. Allah. Tak habis lagi. Allah. Sampai habis nafas. Habis nafas, Allahu Akbar. Tak apalah. Habis nafas nak macam mana. Tapi sebaik-baiknya, masa daripada sujud nak bangun tu, semua penuh dengan Allahu Akbar. Full. Itu dia panggil intiqalat. Dia kata ada 5 je. Ada 5. Sebenarnya bukan 5 lebih. Tapi kita baca 5 dulu. Iaitu takbir rukuk. Takbir rukuk ni maksud nak rukuk. Allahu Akbar. Okey, jadi pendek je lah. Dia Allahu Akbar. Pelik. Tapi taklah, jadi pelik. Jadi pelik. Dia ikut berapa jauh nak pergi. 1. Takbir turun kepada sujud. Ini panjang. Ini paling panjang lah. Bergantung kepada berapa laju kita pergi turun lah. Sampai dahi cecah ke lantai. Takbir turun kepada sujud. Maknanya tidak lah. Allahu Akbar. Berapa jauh? Cuma kalau habis nafas, tak apalah. Biasalah tu. Okay. Yang ketiga, takbir bangkit daripadanya. Bangkit daripada sujud. Daripada sujud, nak sujud bangkit daripadanya. Sujud, nak duduk di antara 2 sujud. Jadi pendek je lah. Allahu Akbar. 2 je. Allahu Akbar. 3 dah. Yang keempat, takbir sujud yang kedua. Sujud balik. Allahu Akbar. Pendek aja lah. Yang kelima, takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. Yalah, dari nak naik rakaat yang kedua tu. Allahu Akbar tadi. Jadi ada 5. Sebenarnya ada lagi takbir. Yang takbir tambahan dia panggil. Ini yang asas. Ini yang original. Dia ada takbir yang lain. Takbir tambahan. Yang nombor 6. Nombor 6 perasan tak? Ketika tahiyat awal nak naik. Ketika sujud yang kedua, nak tahiyat awal, dia sekali takbir. Allahu Akbar. Sekali. Lepas baca tahiyat awal, nak naik, kena sekali lagi. Kalau rakaat pertama nak naik rakaat kedua, daripada sujud yang kedua tu, nak naik, sekali je. Allahu Akbar. Sekali je. Tapi daripada 2 nak naik 3, dia berhenti kejap. Berhenti dekat tahiyat awal. Jadi Allahu Akbar. Duduk tahiyat awal. Lepas habis tu, ada sekali lagi kan takbir? Daripada tahiyat awal, nak naik. Allahu Akbar. Itu satu tambah. Yang ke-6. Yang ketujuh. Bila baca ayat sajadah tadilah. Baca ayat sajadah, nak sujud tilawah. Masa tu kan ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada. Lepas tu, nak bangun daripada dia kan ada? Ada Allahu Akbar. Jadi berapa dah? 5, 6, 7, 8 dah. 8. Kemudian, ada lagi. 4 takbir, sujud sahwi. Kan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Tu tambahan lah. Ada tempat yang tak disunatkan takbir. Bergerak tapi tak sunat takbir. Perasan tak kat mana? Bergerak tapi tak sunat takbir. Selain daripada Sami Allahu liman hamidah lah. Bergerak tapi tak ada takbir. Kalau kebanyakan gerak semua ada takbir kan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kira takbir lah juga tu. Allahu Akbar. Duduk. Semua ada nak gerak. Masa bila yang bergerak sahaja tapi tak ada takbir? Salam. Bagi salam. Bagi salam mana gerak? Oh, gerak ni. Tak kira lah gerak ni. Wah, main tipu. Bukan gerak ni tak main lah. Gerak betul lah. Gerak tapi tak ada. Masbuk. Macam mana masbuk? Masbuk banyak. Masbuk ketika, contoh, dia punya kaedah. Ambil kaedah ni. Ambil kaedah ni senang. Masbuk yang terpaksa ikut imam tapi bukan turutan semayang. Turutan semayang ni berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di atas sujud, bangun balik. Itu dia panggil turutan semayang. Masbuk ada tak yang terpaksa dia tak ikut turutan semayang dia? Dia masbuk, dia baru masuk semayang. Masuk semayang, dia terpaksa tinggal turutan. Adalah sebab tu nama masbuk. Imam tengah sujud. Dia pun Allahu Akbar. Mana ada lepas Allahu Akbar terus sujud? Ada tak semayang kita? Lepas takbir terus sujud. Mana ada? Tapi kenapa dia buat? Sebab dia masbuk. Kenapa pula tu? Imam tengah sujud. Takkan aku nak baca Fatihah rukuk baik semayang seorang. Sekarang nak jadikan dia imam. Bila takbir, mestilah sujud.
Sebab imam tengah sujud. Istilah dia panggil ini. Makmum masbuk yang terpaksa tidak mengikut peraturan sembahyangnya kerana mengikut peraturan imam. Kerana mengikut peraturan sembahyang imam. Boleh tak? Tu kaedah lah tu. Saya ulang balik kaedah dia. Makmum masbuk yang terpaksa tidak mengikut peraturan sembahyangnya kerana mengikut peraturan sembahyang imam. Kalau faham kaedah tu, boleh jawab semua. Kalau tak faham kaedah, kita kena try satu-satu. Imam tengah sujud. Makmum Allahu Akbar. Lepas Allahu Akbar, baca Fatihah. Sujudlah terus kan. Sujud. Masa sujud tu tak ada Allahu Akbar. Gerakan ada. Tak ada Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia terpaksa meninggalkan peraturan sembahyang dia kerana nak ikut peraturan imam. Malah itu yang wajib. Kalau tak buat macam tu, batal. Macam tu juga, imam tengah duduk di antara dua sujud. Dia Allahu Akbar. Sepatutnya dia baca Fatihah apa? Tapi sebab imam duduk di antara dua sujud, dia kena ikutlah. Dia terpaksa tinggalkan peraturan sembahyang dia. Dia duduk. Masih dia duduk tu, tak ada Allahu Akbar. Begitulah. Imam tahiyat akhir. Allahu Akbar. Terus kena tahiyat akhir. Mana ada orang sembahyang lepas takbir terus tahiyat akhir? Mana ada? Tapi kenapa buat juga? Sebab masbuk. Imam tengah tahiyat akhir. Kena ikut peraturan sembahyang kau macam mana? Terpaksa tinggalkan peraturan sembahyang aku kerana mengikut imam. Maka ketika nak pergi tu, tak ada Allahu Akbar. Yang ada gerakan saja. Macam tu juga masa nak bangun. Nak bangun dari lepas imam salam. Sama juga. Dia berdapat 1 rakaat dengan imam. Dia nak tambah lagi 3. Dapat 1 rakaat. Okey, bila dapat 1 rakaat, baca tahiyat dengan imam lah. Imam salam. Masa dia nak naik tu, tak ada Allahu Akbar. Sebab apa? Okey. Ada tak sembahyang rakaat pertama tahiyat? Lepas rakaat pertama terus tahiyat. Ada tak sembahyang gitu? Tak ada. Kenapa dia buat? Sebab dia ikut imam. Sekarang imam mana? Lepas imam salam. Imam mana? Imam mana ada dah? Imam dah salam. Tak ada lah imam. Habis sekarang nak buat apa? Berdiri. Berdiri itu sepatutnya memang ada tahiyat dekat situ. Tak ada kan? Berdiri. Jadi dia melanggar peraturan sembahyang dia juga. Bila makmum melanggar peraturan sembahyangnya kerana mengikut imam, bila imam dah tak ada, imam dah salam, nak pergi balik ke tempat asal, tak ada. Allahu Akbar. Yang ada yang kebetulan. Imam 2 rakaat, dia dapat 2 rakaat dengan imam. Lepas imam salam nak tambah lagi 2. Dia tengah baca tahiyat akhir. Sebenarnya dia tahiyat awal, kebetulan. Lepas imam salam, dia ada tak tahiyat kat situ? Ada, tapi bukan tahiyat awal, tahiyat akhir, tahiyat awal. Maka masa naik tu ada Allahu Akbar. Sebab memang dia tahiyat kat situ. Kalau dia dapat 3 rakaat nak tambah 1, sama juga. 3 rakaat nak tambah 1. Imam salam. Ada ke semayang isyak, katalah isyak, ada ke 3 rakaat tahiyat? Mana ada? Tapi kenapa kau buat? Aku masbuk tadi. Oh, jadi kena tahiyat? Kena tahiyat. Sebab apa kena tahiyat? Sebab ikut imam. Sekarang mana imam? Lepas imam salam. Imam dah tak ada. Habis nak buat apa? Bangun lah. Masa bangun tu, tak ada Allahu Akbar. Sebab mana ada tahiyat dekat rakaat ketiga? Dia kaedah tu, kaedah dia. Maka hanya ada gerakan Allahu Akbar tak ada. Hanya ada gerakan Allahu Akbar tak ada. Kat bawah tu dia bincang sikit lagi. Dan sunat mengangkat 2 tangan. Dan sunat mengangkat 2 tangannya seperti takbiratul ihram tatkala hendak rukuk. Nak rukuk tu angkat Allahu Akbar kan. Angkat tangan. Tatkala hendak rukuk, 1. Takbiratul ihram 1 dah. Itu takbiratul ihram, angkat tangan tu pun sunat juga. Okey, 1. Yang keduanya ketika hendak rukuk. Tatkala yang kedua, yang ketiga lah. Tatkala bangkit daripada rukuk kepada i'tidal. Nak daripada rukuk nak pergi i'tidal. Bila angkat tu? Bila bermula angkat. Permulaan angkat keduanya bersama-sama angkat kepala. Kepala lutut tu. Angkat kepala ni, rukuk ni. Angkat tu sekali je. Sekali. Macam ni, ikut aja. Tak payah nak buat pelik-pelik lah. Ikut je angkat. Bangun kan? Dia angkat sekali. Angkat sekali. Jadi, banyak kesilapan yang orang buat kat sini. Yang dia angkat bila dah berdiri. Bila dah i'tidal. Baru angkat tangan. Sama juga dengan Sami Allah liman hamidah. Kesalahan yang ramai orang buat, bila Sami Allahu liman hamidah, ketika bergerak, dia ada zikir dia. Dia panggil tasmi' i'tidal. Dia tak panggil takbir tu, dia panggil tasmi' i'tidal. Sami Allahu liman hamidah tu dia panggil tasmi' i'tidal. Ketika nak rukuk dia panggil takbir intiqalat. Takbir intiqal, masa nak bergerak, kan? Jadi ketika dalam perjalanan dia ada zikir dia ada wirid dia. Ketika dah sampai dia ada wirid yang lain.
Jadi hendaklah letak wirid tu di tempatnya. Contohnya masa perjalanan itu Allahu Akbar. Jadi kena Allahu Akbar lah dalam perjalanan. Bukan Allahu Akbar baru gerak. Bukan juga Allahu Akbar, bukan juga. Biar dalam perjalanan. Macam tu juga ketika dalam perjalanan nak ke i'tidal. Jadi sami'allahu liman hamidah. Kerana ketika i'tidal dia ada zikir lain. Zikir dia Rabbana lakal hamd. Jadi kalau ketika i'tidal baca sami'allahu liman hamidah, tak dapatlah pahala tu sebab bukan tempatnya. Membaca zikir bukan pada tempatnya, tak dapatlah pahala. Macam kita beri i'tidal kan. Sami'allahu liman hamidah, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Subhanallah, apa bawa i'tidal? Tak dapat pahala. Tak apa, buat ajalah pun. Mana boleh gitu? Tak kena pada tempatnya. Membatal tak membatalkan. Cuma bukan pada tempat, tak dapatlah pahala. Jadi kalau sami'allahu liman hamidah, tak dapatlah pahala sami'allahu liman hamidah. Kerana ketika i'tidal, wirid dia Rabbana lakal hamd. Jadi bila sami'allahu liman hamidah? Dalam perjalanan. Cuma terlebih terkurang sikit tu haram maaf lah. Kadang-kadang sami'allahu liman hamidah. Dah berdiri takkan? Sami'allahu liman, alamak dah berdiri. Stop lah. Takkan pelik gitu pula. Jadi terlebih terkurang sikit tu biasa. Tapi janganlah sampai dah pergi baru Sami'allahu liman hamidah. Lampau lah. Tapi Sami'allahu liman hamidah. Dia ada hamidah kat sini. Nak buat macam mana? Ejahlah sebaik mungkin. Kalau terkeluar juga, okey lah. Ni maaf lah. Cuma yang kita tak naknya gitu lah. Dah gerah. Sujud ni. Kepala sampai. Allahu Akbar. Kepala dah sampai bawa Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar. Tak sampai lagi. Jangan gitu. Penuh ruang kosong. Kalau ada sikit-sikit tu halal lah. Cuma jangan sebab dia tak dapat pahala. Tak dapat pahala lah. Sebab sami'allahu liman hamidah, tasmi' i'tidal. Perjalanan nak ke i'tidal, bukan i'tidal. I'tidal Rabbana lakal hamd. Sebab tu dia kata macam tu juga angkat tangan. Masa angkat tangan tu ketika bergerak daripada rukuk tu, angkat je badan, tangan kan sekali terangkat kan. Terus je, terus. Jangan sujud, angkat, dah i'tidal dah, baru angkat tangan. Kalau begitu keadaannya, maknanya dia nak sujud, angkat tangan. Nampak? Angkat tangan ketika i'tidal, bukan ketika nak sujud. Kena fikir sikit baru faham benda apa saya cakap. Disunatkan angkat tangan ketika i'tidal, ketika nak i'tidal. Daripada rukuk nak kepada i'tidal. Ketika itu ketika sunat angkat tangan, bukan ketika nak sujud. Lepas ayat nampak? Kalau perhati, angkat tangan disunatkan ketika nak i'tidal. Itu nak i'tidal. Masa tu angkat tangan. Dengan maksud ketika i'tidal tu, bila dah i'tidal jatuh tangan. Jadi angkat tangan ketika rukuk nak ke i'tidal jatuh tangan. Bukan angkat tangan. Kalau dia angkat tangan ketika i'tidal, istilah dia apa? Dia nak sujud angkat tangan. Sedangkan yang disunatkan bukan nak sujud angkat tangan. Bukan. I'tidal, nak i'tidal angkat tangan. Jadi, kalau lah kita ini, itu dari segi sami Allah, dari segi sebutan. Ini dari segi angkat tangan pula. Sini. Okey? Baru angkat. Lepas tu sujud. Maknanya, dia angkat tangan ketika nak sujud. Sedangkan kita disunatkan bukan nak sujud angkat tangan. Tu je nak beza, tapi dia sikit sangat. Beza tu sikit sangat. Sebab tu dia kata permulaan angkat keduanya tangan tadi bersama-sama angkat kepala. Angkat kepala angkat. Cuma biarlah dia gerak dengan sendiri, biar automatik macam dia jadi sendiri je kan. Angkat. Bukan angkat tu sengaja tangan tu tak nak gerak. Angkat. Baru angkat. Bukan. Angkat tu sekali normal, nampak cantik aja. Smooth saja dia jalan. Okay? Dan demikian lagi, sunat mengangkat dua tangannya tatkala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Ketika daripada tahiyat awal, habis baca tahiyat awal, nak ke rakaat ketiga. Jadi angkat tangan cuma ada 4. Takbiratul ihram, sunat ni semua sunat 4-4 ni. Takbiratul ihram, angkat tangan sunat. Nak rukuk, Allahu Akbar. Nak rukuk, angkat tangan. 2, rukuk, sami'allah mahamidah. 3, angkat tangan. Tu je. Lepas tu, masa tahiyat awal tu, baca tahiyat awal, nak naik Allahu Akbar, ada angkat tangan sekali lagi. Selain daripada tu, tak ada.
Selain daripada tu kalau buat, dia panggil dua gerakan asing, dua gerakan ajnabi, seolah macam kita gerak sengaja dua gerakan. Tambah satu lagi, batal sembahyang. 3 gerakan berturut-turut. Sebab tak disuruh dia gerak juga, walaupun rupa angkat tangan. Angkat tangan tu daripada tahiyat awal. Kalau dia tu masbuk, macam mana? Kalau dia masbuk, okey, dia macam ni lah. Imam tahiyat awal dah, dia pun Allahu Akbar, terus tahiyat awal. Teruslah kan, baca tahiyat awal, imam naik, dia pun naik. Imam tu tak apalah angkat tangan. Makmum angkat tangan tak? Angkat tangan. Dia dapat 1 rakaat. Kemudian imam tahiyat awal. Sebab imam dah 2, dia baru 1. Imam tahiyat awal, dia terpaksa tahiyat awal pada rakaat yang pertama. Mestilah. Jangan lawan imam, ikut. Ketika imam bangun, imam angkat tangan. Dia angkat tangan, angkat tangan. Makmum angkat tangan juga. Walaupun kalau nak kira makmum, baru 1 rakaat. Kiraan yang sebenar adalah bukan macam yang kita faham, itu sekadar nak memudahkan aja. Macam mana? Okey, imam dah 3 rakaat sembahyang isyak. Imam 3, makmum baru masuk. Maknanya kita kata imam 3, makmum 1. Lepas tu imam salam, makmum tambah 3. Okey. Kalau 2, imam 2, imam 2 baru makmum masuk. Rakaat ketiga. Maknanya imam rakaat ketiga, makmum rakaat pertama. Imam rakaat kedua, rakaat 4, makmum rakaat kedua. Imam salam tambah 2. Tambah cerita lagi. Seterusnya. Imam 3 rakaat. Bukan. Baru 1 rakaat. Masuk rakaat yang kedua, makmum baru masuk. Maknanya imam 2, makmum 1. Okey. Lepas tu tahiyat ikut imam semua. Imam 3, makmum 2. Imam 4, makmum 3. Imam salam tambah 1. Okey, kiraan tu salah. Buat betul. Kiraan tu sebenarnya bukan gitu. Itu untuk mengajar budak-budak. Budak-budak sekolah rendah supaya dia boleh faham. Kenapa jangan duk main kejar-kejar kan, macam budak-budak dulu kan. Masuk semayang, imam dah rakaat ketiga, kejar Allah, lepas tu salam sekali dengan imam. Jangan buat gitu aja. Sekadar nak ajar budak-budak. Itu bukan kiraan yang betul. Tapi amalan tu betul lah. Jangan ubah pula. Amalan tu betul. Kiraan yang 2, 1 tu salah. Dia gini macam mana? Imam dah 2. Imam rakaat yang ketiga. Makmum baru masuk. Bukan makmum rakaat pertama, imam rakaat ketiga. Bukan. Imam rakaat ketiga, makmum rakaat ketiga. Dalam keadaan tak buat rakaat pertama dan rakaat kedua. Tu betul. Dia sama je lah dari segi itu. Okey. Imam rakaat keempat, makmum rakaat keempat. Dalam keadaan dia tak buat 1 dengan 2. Imam salam, oleh kerana dia cuma dapat 3 dan 4, dia kena tambah lagi 2. 2 tu pula, dia tak boleh ambil 1, 2 tu apa? Dia kena ambil 3, 4. 3, 4 juga. Maknanya sembahyang dia 3, 4, 3, 4. Sebab nak cukup 4 rakaat. 3, 4, 3, 4. Sebab tu, apabila imam tahiyat tadi, imam tahiyat awal, makmum angkat tangan juga. Kan tadi kata tadi, imam dah rakaat kedua, makmum baru masuk. Tiba-tiba imam tahiyat awal, makmum kena tahiyat awal terpaksa walaupun baru rakaat pertama. Kemudian bila imam naik rakaat ketiga, makmum ni angkat tangan tak? Angkat tangan. Kenapa pula angkat tangan? Yang pertama tahiyat awal tak payah baca, tapi dia baca ikut imam. Kenapa pula kena angkat tangan juga? Sedangkan dia baru rakaat yang nak naik rakaat kedua. Tak. Kalau faham macam tu, salah faham. Sebenarnya imam rakaat 3, makmum 3 lah. Imam 4, makmum 4 lah. Sebab tu kena tahiyat, kena ikut, kena tahiyat awal. Kan? Apa yang imam buat, semua makmum kena buat. Kalau rakaat pertama, mana boleh? Tak sama. Sama dengan imam. Cuma bila imam salam, berapa rakaat dapat tadi? Dapat 2 rakaat yang sempurna. Dapat 2 rakaat setengah. Setengah tu tak sempurna, tak kira. 2 saja. 2. Kena tambah 2 lagi. 2 pula tambah. Yang 2 dia buat ketika imam tu 3, 4. Bila imam salam, yang 3, 4 tu jadi 1, 2. Baru jadi 1, 2. Maka dia kena tambah 3, 4. Kalau faham macam tu, senang je. Kalau kita nak soal apa-apa, senang aja. Senang aja. Sebab tu kalau kunut, kalau rakaat imam rakaat kedua, makmum baru masuk. Kemudian imam rukuk, makmum rukuk, imam i'tidal, imam kunut. Makmum kunut tak? Kunut sebab makmum pun rakaat yang kedua. Dalam keadaan tak buat rakaat pertama. Kemudian bila imam salam, kira balik, makmum tadi dapat berapa rakaat? 1 aja. 1. Tambah lagi 1. Tambah lagi 1. Jadi 2. Tapi bukan ambil rakaat pertama, ambil rakaat kedua juga. Sebab tu ada sekali lagi kunut. Ada sekali lagi kunut. Tu cara kiraan. Benda sama je. Perbuatan hukum yang kita buat tu okey je.
Cuma kalau kita faham dengan cara 3, 2, 1 tadi, dia jadi masalah. Untuk kita nak kata imam tahiyat akhir. Kalau kita apa? Imam tahiyat akhir. Makmum nak kena tambah satu lagi. Maknanya bukan tahiyat akhir Malah tak ada tahiyat pun kat situ. Tapi terpaksa ikut imam. Baca tak tahiyat? Baca tahiyat. Baca tak kama solat ala Ibrahim? Sedangkan dia nak tambah je lagi. Jadi kan jadi masalah. Kalau kita kata imam 4, makmum pun 4. Tak payah sembang dah. Memang sunat kama solat ala Ibrahim. Baca doa sampai habis. Cuma imam salam tak boleh salam aja. Kan senang. Kalau tidak dia jadi soalan. Nak baca sampai mana? Sebab saya bukan tahiyat akhir. Sebab ikut imam tahiyat akhir. Jadi nak baca tahiyat sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama solat ala baca ke tak? Kenapa jadi soalan tu? Kerana kita ambil kaedah budak-budak dulu. Kita baru 3. Imam dah 4. Bukan, imam 4, kita 4. Baca sampai habis. Sampai doa-doa apa semua habis. Cuma imam salam, kira balik. Audit balik. Dapat berapa yang penuh? Dapat 3. Tambah 1. 1 tu ambil nombor 4. Maknanya dia 2, 3, 4, 4. Semayang dia. 2, 3, 4, 4. Nampak? Jadi bila macam tu, oh gitu. Cuma nak mudah untuk budak-budak. Okey, imam 2, makmum 1. Itu nak budak-budak je. Yang dah tua-tua ni tak payahlah pakai kaedah tu. Tu kaedah budak-budak. Okey, apa lagi? Berapa dah? Apa setengah? 1 lagi boleh. Okey. Yang ke seterusnya, yang ke 11 11. Yang ke 11. Dan setengahnya mengucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali dalam rukuk. 3 kali. Sambunglah yang seterusnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali juga dalam di dalam sujud 3 kali. Dalam sujud 3 kali. Biasa tu. Cuma hati-hati dengan sebutan nak baca laju-laju kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi ada tu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tak ada apa kat sini kot. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah ini. Yang ni yang menarik. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi untuk budak-budak tadika, remaja-remaja yang malas mayang tu nak cepat. Yang dah atas 40 ni takkan subhana rabbiyal a'la lagi. Takkanlah. Upgrade lah sikit semayang. Handphone tukar berapa kali? Handphone tukar kali-kali. Tak rosak lagi tukar. Trade in dah. Sebab keluar model baru. Banyak kali dah tukar. Saya ingat tak dulu masa Nokia tu? 3310. Ingat? Sibuk harga masa tu. Tekan. Apa? 2. Kalau baca Subhanallah wa bihamdih juga daripada Nuh zaman kecil sampai sekarang. Handphone 2 ada. Kita upgrade lah dalam masalah dunia kita. Kita upgrade. Kereta kita habis bayar tukar hutang. Kita tak boleh hidup tanpa hutang kata. Tak bermakna hidup ini. Habis 9 tahun 7 tahun mesti hutang. Sebab terasa duit tu tak tahu nak buat apa. Gitu kot. Orang dah habis bayar seronok tak payah bayar dah. Ni tidak habis bayar je. Cari kereta lain lah. Kadang-kadang tak habis bayar lagi 2-3 tahun dah trade in dah ambil yang baru. Bukan tak salah. Nak cerita upgrade. Point dia upgrade. Telefon kita upgrade. Dulu tek tekan 3 kali tu yang A B C 3 tek. Sekarang tak payah. Dulu cari je S. Gitu. Sekarang sambil balas mesej. Tak payah tengok. Nak cerita upgrade. Point dia upgrade. Kita upgrade dalam masalah dunia kita. Upgrade. Masalah akhirat kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdih
daripada darjah berapa? Darjah 3 sampai ketua. Upgrade lah bacaan tu. Apa nak upgrade dengan bacaan apa? Ni dia ajar ni. Dan dilebihkan pada rukuknya, kemudian daripada tasbihnya jika munfarid. Oh, nasib baik juga. Jika sembahyang seorang, lebihkan. Kalau jadi imam, tak perlu. Sunat subhana rabbil a'la bihamdi juga. Jadi berebutlah jadi imam. Ini suruh seorang jadi imam. Sebab apa? Nak subhana rabbil a'la 3 kalinya pasal jadi imam. Kalau imam macam biasa, subhana rabbil a'la bihamdi 3 kali. Tapi kalau munfarid, kalau makmum dia baca sampai imam gerak, dia berhentilah. Dia tak ada peraturan makmum baca subhana rabbil a'la juga. Tak ada peraturan tu. Tapi imam adalah peraturan tu sebab nak jaga makmum. Okey, jadi makmum sunat baca walaupun sekali. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, baca yang tu. Kalau sembahyang seorang, subhana rabbiyal rukuk dulu. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Lepas tu baca Allahumma laka sumtu. Itu bukan puasa. Baca dekat kitab tu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastaqallat bihi qadami. Baca laju-laju kejap je ni. Kalau ulang-ulang Allahumma laka. Kalau kita baca taklah baca macam tu. Kita baca yang ni slow-slow. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Sebab kita nak baca ni, nak baca bagi betul. Wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastaqallat bihi qadami. Tapi masa kita tengah rukuk, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastaqallat bihi qadami. Sekali cukup dah. Macam 3 kali. Tapi subhana rabbiyal azim baca juga. Kalau sembahyang seorang 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi, lepas tu baca ni sekali. Kalaulah sembahyang berjemaah yang makmum, baca sekali subhana rabbiyal azim wa bihamdi, lepas tu baca yang ni. Sampai mana imam bangun, berhenti. Bangun. Kalau sempat habis. Jadi tak adalah menunggu je. Bila imam nak bangun ni, tak bangun-bangun lagi. Tak adalah tunggu. Tak adalah tunggu habis. Inilah tengok maknanya. Ya Allah, aku rukuk untukmu. Aku beriman denganmu. Ada makna dia? Jom. Ada. Aku beriman denganmu. Dan aku beragama Islam keranamu. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan apa yang ditanggung oleh kakiku kepadamu. Dia biasa ni cantiknya umur 40 ke atas cantik baca. Sebab dia macam ni. Bila 40, macam mana kita tu itulah. Jarang sangat lepas 40 dia boleh berubah. Bukan mustahil, tak mustahil, tapi jarang sangat. Kalau kaki semayang, umur 40, maknanya lepas tu kaki semayang sampai mati. Memang ada kaki dia tak semayang, umur 50 lebih baru taubat, baru start semayang. Ada, tapi sangat jarang. Sangat jarang. Kebiasaannya gitu. Kalau baca subhana rabbil a'la umur 40, sampai matilah 40. So, jadi masa dok main dia sebenarnya 40 tu bukan 40 IC kita. 40 Qamariah. Maknanya 38 tahun kalau ikut IC lah. 38 tahun 38 tahun setengah. Betul? Tak sampai setengah, lebih sikit. 38 tahun 10 bulan. 9 bulan 10 bulan. Masa tu dah 40 dah Qamariah. 30 tahun 30 tahun IC kita Syamsiah 30 tahun sebenarnya dah 31. 60 tahun sebenarnya 62. Jadi 40 tahun maknanya 38 tahun dekat-dekat 39. Masa tu ubah cepat-cepat supaya bacalah. Kalau tidak dia jadi berat nak baca ni. Ya. Mula-mula dia lupa Allahumma laka raka'tu. Allahumma laka sumtu. Silap berhenti. Baca pula habis mayang tu belek. Ambil okey. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastaqallat bihi qadami. Okey. Masa buat boleh lagi. Lama-lama apalah. Ini subhana rabbil a'la tak upgrade. Subhanallah azim. Demikian lagi dilebihkan kemudian daripada tasbih sujud. Sujud pun ada juga bacaan dia, sujud lain. Sujud lain sikit je.
Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, kalau jadi makmum sekali dan baca yang ini. Kalau sembahyang seorang 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kemudian baca doa ni sekali. Kalau jadi imam subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali macam biasa je. Macam mana bacaan dia? Allahumma laka sajadatu. Yang ini kalau tak hafal lagi tak tahulah. Sebab dia nak sama dengan sujud tilawah kita tu. Allahumma laka sajadatu wa bika amantu wa bika aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, aku sujud untukmu, denganmu aku beriman, denganmu aku Islam. Mukaku sujud kepada Tuhan yang menciptakan, membentuk rupanya, rupa kita ni lah, dan memberi pendengaran pada kita dan penglihatan kepada kita. Maha berkatlah Allah yang mana ia adalah sebaik-baik pencipta. Ada petua ni, kita petua lah, Tok Guru cerita petua. Kalau baca macam ni, tak nyanyuk, telinga okey, mata okey. Maksudnya nisbah tua tadi tu. 60, kalau nak macam muda, tapi 60 okey nak banding dengan 60 lain. 60 subhana rabbiyal a'la subhanal azim tak sama dengan 60 ni macam tu. Jangan kita nak nampak terang, tidaklah, tapi dia petua, ini petua aje. Ini petua. Baca. Penglihatan kita akan okey, pendengaran akan okey, tak nyanyuk. Dua-dua ni baca. Sebenarnya ada lagi. Mari kita tengok macam ni. Dan setengahnya mengucap Sami Allah liman hamidah. Ini bagi budak tadika. Macam mana bacanya? Baca lebihlah sikit masa Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil. Tu tengok. Nampak ada kat bawah kan? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lepas tu baca lagi. Ahlus thana'i. Saya hafal ahlus thana'i. Ahlus thana'i wal majdi ahaqqu ma qala abdu. Benda ni. Baca ni weh, baca ni. Ahlus thana' semua kata, ni apa benda ni? Hadis ke apa? Bukan, kena baca ta'in tidak ni. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlus thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Macam tu. Subhanallah mahamidah. Allahu akbar. Tak sempat apa. Tomak ninah pun tak ada. Kita jahanam sungguh. Yang ini kita ni lepas tu kunut bacalah, baca yang ini hafal. Umur lebih 40 dah kan? Ke tak masuk 40 lagi? Nampak? Macam tiba-tiba je tak mengaku 40. Jangan baca yang sama aja. Okey, kita berhenti kat situ lah. Jadi 3 benda lah. Yang ini tak ada apa nak terang, hafal lah. Hafal lah yang tiga ni. Hafal rukuk ketika sujud dan ketika i'tidal. Hafal ni. Kemudian yang ke-9, dan sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua subuh. Kunut akan datang. Oh, ada nisfu, dan setengahnya sunat baca kunut pada rakaat yang kedua pada subuh. Tapi sunat abad, kenapa dia masuk sini? Kejap. Sunat abad yang dia nak bagi tahu kat sini sunat hayat. Oh, dia terselit kat sini. Sunat abad. Okey. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan salawat subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.